Shalom dan salam sejahtera semua. Minggu ini kita sekali lagi mengalami total lockdown disebabkan oleh COVID-19 semakin menular. Saya berdoa sekalian dilindungi dari jangkitan wabak ini dan bersama-sama bekerjasama dengan kerajaan dengan duduk diam-diam di rumah dan jagalah kendali bagi memutuskan wabak COVID-19 ini. Saya bersyukur kepada Tuhan meskipun kita tidak dapat bertemu secara fizikal, tetapi kita masih dapat bertemu dalam talian dan memuji dan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan bersambung dengan pelajaran kita tentang surat Yakobus. Bulan lepas kita telah pelajari Yakobus bab 1 ayat 1 hingga 18 tentang percubaan dan ujian dan godaan dan keinginan. Kunci utama untuk bertahan dalam percubaan dan elakkan godaan adalah berpegang teguh kepada kepercayaan kita terhadap Tuhan dan hidup berserta dengan Tuhan. Tuhan adalah fokus utama kita di mana jua kita berada, terutamanya di waktu pandemik. Hari ini, kita akan tengok surat Yakobus bab 1 ayat 19 hingga 21 yang mengajar kita tentang bagaimana menangangi kemarahan. Seperti yang kamu semua tahu bahawa dunia ini penuh dengan percubaan dan ujian dalam hidup kita. Kita dicabar, diejek, dihina dan diancam. Kita juga digoda. Kadang-kadang juga dimarahi dan banyak lagi. Ini mengakibatkan kita menjadi tertekan, kurang sabar dan cepat marah. Kemarahan yang tidak terkawal akan menyebabkan kita membuat sesuatu yang tidak diingini, seperti memukul, bergaduh dan teruk lagi membunuh. Saya rasa kamu semua pernah dengar berita tentang orang dipukul disebabkan dia membunyi horn kereta terhadapnya. Mereka turun dari kereta terus tendang atau hembak kereta pemandu yang menghornnya dengan lock steering atau dengan topi keledanya. Ini semua selalunya berlaku dan kamu boleh mendengarnya dari berita dan membaca dalam surat khabar atau media sosial seperti Facebook. Ini berlaku setiap hari. Inilah dunia yang kita diami. Kita berhadapan dengan berbagai keganasan dari segi fizikal luaran dan dalaman. Emosi kita juga akan terjejas. Agak susah bagi kita hidup dengan tenang. Jadi, bagaimanakah kita mengatasinya? Dan apakah kualiti yang diperlukan untuk kita melalui hidup begini? Mari kita tengok surat Yakobus bab 1 ayat 19 hingga 21 bersama-sama. Saudara-saudara yang aku kasihi, kamu tahu bahawa setiap orang haruslah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat naik marah. Orang yang marah tidak dapat melakukan perkara baik yang menyenangkan hati Allah. Oleh itu, buanglah segala kebiasaan buruk dan keluarkan yang jahat. Berserahlah kepada Allah dan terimalah firman yang ditanamnya di dalam hati kamu, kerana firman itu dapat menyelamatkan kamu. Dalam hidup kita, ada suatu perkara yang susah untuk kita membuatnya, ialah melepaskan dan menyerah kepada Tuhan. Ini adalah kerana kita takut kehilangannya, kerana kita takut hilang kuasa, hilang kasih, hilang harapan, hilang kekayaan, hilang kemewahan dan banyak lagi. Kita hanya sanggup melepaskannya apabila kita dalam keadaan yang tidak berdaya atau telah kehilangan upaya untuk mengatasinya. Inilah kebiasaan manusia mengendali hidup mereka. Tetapi dalam Yakobus bab 1 ayat 19 hingga 21 telah memberikan kita nasihat yang baik
semasa menghadapi cabaran hidup. Marilah kita tengok apa yang Yakobus nasihatkan di sini. Yang pertama ialah cepat mendengar dan dengar lebih. Kita selalu dengar orang berkata, alangkah baiknya kalau kita cepat mendengar, membuka telinga dan mendengar daripada bercakap banyak. Mendengar bukannya perkara yang senang. Mendengar orang bercakap, kita perlukan kesabaran dan ketenangan. Ini adalah kerana kehidupan kita di dunia ini penuh dengan tekanan dan cabaran. Semua kena cepat. Kita selalunya tidak ada masa untuk membuka telinga kita untuk mendengar penerangan dan memahami keadaan hidup mereka. Kita selalunya cepat-cepat ingin membuat kesimpulan dan memberikan komen yang tidak baik atau menyakitkan hati. Selain itu, ego kita yang ingin menang dan menjadi orang pertama menjawab kerana takut kalah, takut diejek dan diketawakan atau ingin mengangkatkan diri sendiri adalah seorang yang pandai dan cerdik. Kita cepat-cepat jawab sebelum ditanya atau mendengar idea orang lain. Sepatutnya, kita harus dengar idea dan nasihat orang lain bukannya bergesa untuk menjawab sebelum ditanya atau mendengar idea orang lain. Ini di surat Yakobus ini ianya mengajar kita supaya belajar keupayaan cepat mendengar. Mendengar bukannya untuk menunggu giliran kita bercakap, tetapi ianya adalah skill keutamaan dalam hidup kita. Kerana mendengar mendatangkan ketenangan dan keimanan. Dalam Alkitab Roma bab 10 ayat 17 mengatakan, oleh itu orang dapat percaya kerana mendengar perkabaran itu. Dan orang dapat mendengar perkabaran itu kerana ada orang yang memberitakan Kristus. Di sini, Paulus mengatakan keimanan seseorang datang dari keupayaan mendengar apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan kepada kita. Jadi, ianya adalah penting mendengar khutbah Tuhan. Di ayat 19, Yakobus mengatakan cepat mendengar boleh diuraikan dari segi natural dan rohani. Mendengar secara kerohanian membawa keimanan. Ini juga cara Tuhan berfirman. Tuhan selalunya berfirman melalui bisikan seperti dalam Alkitab 1 Raja-Raja bab 19. Tuhan berbisik kepada Elia. Tuhan tidak menjerit dan mengaum. Hanya syaitan mengaum seperti yang tercatat dalam Alkitab 1 Petrus bab 5 ayat 8. Telah mengatakan iblis merayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Inilah perbezaan antara Tuhan dan iblis. Iblis mengaum untuk cuba mendapatkan dan menakutkan kita. Tetapi Tuhan kita yang mempunyai kuasa mutlak berbisik. Dengan demikian, kita harus belajar mendengar suara bisikan Tuhan. Nasihat Yakobus yang kedua ialah lambat bercakap. Kita selalu dengar orang berkata, semasa kamu marah, kamu mesti bercakap perlahan seperti macam ini. Saya tidak setuju dengan idea kau. Atau tarik nafas. Kira 1 hingga 10 untuk meredakan kemarahan kita. Adakah semua ini dapat menolong meredakan kemarahan? Tetapi saya rasa Yakobus tidak bermaksud begitu. Seorang ahli falsafah
Yunani bernama Janu yang hidup kira-kira 2,500 tahun yang lalu telah menyimpulkan apa yang dibincangkan oleh Yakobus di sini. Dia menulis bahawa kita mempunyai satu mulut, dua telinga, dan ini memberikan kita idea yang adil tentang berapa banyak perbincangan yang harus kita lakukan berbanding dengan mendengar. Nampaknya rata-rata manusia bercakap sekitar 150 hingga 200 perkataan seminit. Tetapi otak seseorang dapat mendengar kira-kira 800 perkataan seminit. Ia seolah-olah Tuhan telah merancang sedemikian, mendorong kita untuk lambat bercakap dan cepat mendengar. Dalam Alkitab Amsal bab 10 ayat 19 berkata, semakin banyak bercakap, semakin besar kemungkinan berdosa. Orang bijak berhati-hati dengan kata-kata mereka. Bab 13 ayat 3 berkata, orang yang berhati-hati dengan kata-katanya melindungi diri sendiri. Orang yang bercakap sebarangan membinasakan dirinya. Bab 17:28 berkata, orang bodoh pun mungkin dianggap bijak dan pandai jika mereka berdiam diri dan menutup mulut. Bab 29:20 ayat 20 berkata, lebih besar harapan bagi orang bodoh daripada orang yang bercakap tanpa berfikir. Jadi di sini Tuhan mahukan kita berhati-hati bercakap dan menutup mulut dan tidak tergesa-gesa dengan kata-kata kita. Jadi lambat berkata atau lambat bercakap adalah untuk mengelakkan kita mengeluarkan kata-kata yang salah yang membawakan dosa kepada kita dan membinasakan hidup kita. Jadi berfikirlah sebelum bercakap. Nasihat Yakobus yang ketiga ialah lambat naik marah, bertenang. Marah ialah masalah utama di dunia ini. Kita selalu dengar tentang pembuli jalan raya, penyalahan gunaan bahan, keganasan, cubaan membunuh diri, membunuh orang dan penyalahan minuman keras dan lain-lain lagi. Semua ini adalah berkaitan dengan kemarahan. Dan masalahnya adalah apabila kita mengalami kemarahan, ianya adalah rasional bagi seseorang membuat sesuatu yang tidak rasional. Adakah kamu pernah marah terhadap orang dan membuat sesuatu yang tidak dapat disangka dan juga memberi pandangan yang tidak baik dan kejelasan pemikiran juga terjejas? Saya pernah, tetapi semasa kamu telah tenang, kamu akan berfikir kembali perkara yang kamu telah katakan dan lakukan. Kamu akan tertanya-tanya, apa yang saya fikirkan dan lakukan tadi? Menyesallah. Selalunya kemarahan mengganggu kemampuan kita berfikir secara rasional dan waras. Kita jadi tidak waras seketika. Ini berlaku kepada Raja Ahasuerus yang marah terhadap permaisurinya Wasti. Ini adalah kerana permaisurinya enggan menghadap untuk diperlihatkan oleh tetamunya di jamuan seperti yang ditulis dalam Alkitab Esther bab 1. Ini menyebabkan Raja Ahasuerus sangat murka. Disebabkan Raja ingin menjaga ayam mukanya, Raja tersebut telah bertitah bahawa permaisuri Wasti tidak boleh lagi menghadapnya dan disingkir sebagai permaisurinya. Tetapi dalam bab
2 ayat 1 dalam Alkitab Esther mengatakan bahawa Raja Ahasuerus mengingat kembali apa yang telah dia lakukan dan dititahnya itu tidak boleh lagi ditukar atau kembali ke asal. Oleh itu, semasa membuat keputusan utama adalah tidak bagus untuk melakukannya semasa dalam kemarahan. Ia akan membawa penyesalan dan kadang-kadang keputusan yang telah lakukan tidak dapat lagi ditarik balik dan dibatalkan dan kembali ke asal. Adakah kamu pernah buat keputusan dalam kemarahan yang membawa anda penyesalan? Saya rasa kebanyakan ada mengalaminya. Selalunya dalam kemarahan kita tidak dapat berfikir waras dan tidak dapat membuat keputusan yang betul yang diingini oleh Tuhan. Sebab itulah Tuhan mahukan kita lambat naik marah. Ini juga menggambarkan sifat Tuhan seperti mana yang dicatatkan dalam Alkitab Mazmur bab 103 ayat 8 dengan mengatakan Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh dengan kasih. Jadi bagaimana kita boleh mengendari kemarahan kita? Langkah yang pertama ialah persefahaman dan bertimbang rasa. Dalam Alkitab Amsal bab 14 ayat 29 mengatakan, orang yang bertenang itu bijak, tetapi orang yang cepat marah itu bodoh. Dan Amsal bab 19 ayat 11 mengatakan, orang bijak dapat menahan kemarahan. Mereka dipuji kerana mengampunkan kesalahan orang terhadap mereka. Selalunya, orang yang tenang akan meluangkan masa untuk memahami keadaan kejadian tersebut dan bertimbang rasa. Mereka tidak akan terburu-buru membuat keputusan. Mereka juga dapat mengampuni kesalahan orang. Sekiranya kita bertimbang rasa dan mengambil masa memahami situasi kejadian, kita akan bersedia untuk mengawal kemarahan kita. Jadi, adalah penting untuk kita menjadi seorang yang panjang sabar dan dapat menahan kemarahan, bertenang dan bertimbang rasa bagi memahami setiap aktiviti yang berlaku. Janganlah buat kesimpulan dan keputusan semasa dalam kemarahan. Langkah yang kedua ialah kepercayaan dan keimanan. Adakah anda semua jadi marah semasa mendengar berita tentang orang jahat sebagai contoh yang membunuh dan merogoh atau orang jahat yang menipu duit orang telah dilepaskan tanpa hukuman? Tentu marah kan? Terutama bagi mangsa dan keluarganya. Kemarahan ini akan membara dalam hati dan kalau boleh ingin membunuhnya kerana ingin tuntut keadilan dalam kes tersebut. Tetapi undang-undang negara kita tidak boleh menangkap dan membunuh seseorang tanpa bukti dan saksi. Kemarahan macam ini boleh mengakibatkan emosi kita menjadi tidak stabil dan selalu marah. Oleh itu, dalam Alkitab Mazmur bab 37 ayat 1 hingga 4 menasihatkan kita supaya jangan gerang kerana orang jahat. Jangan cemburu akan mereka yang berbuat jahat. Mereka segera lenyap seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan buatlah perkara yang baik. Tinggallah di negeri ini dan kamu akan selamat. Carilah kebahagiaan yang datang daripada Tuhan dan Dia akan memuaskan keinginan hatimu. Dengan demikian, kita haruslah percaya kepada Tuhan dan buat perkara yang baik dan juga berpegang teguh kepada kesetiaan Tuhan.
Carilah kebahagiaan yang datang daripada Tuhan, maka Tuhan akan menunaikan hasrat hati kita. Apa yang kita lihat di dunia ini adalah sementara dan Tuhan kita akan menghukum mereka yang jahat pada waktunya. Oleh itu, serahkanlah segala-galanya kepada Tuhan. Percayalah Tuhan dan carilah kebahagiaan anda daripada Tuhan dan bukannya dari dunia ini. Janganlah kita jadi hakim dunia, tetapi serahkan kepada Tuhan untuk menghakiminya. Dialah hakim yang tulus dan adil. Persefahaman dan keimanan adalah penting. Kita harus mempelajarinya supaya kita dapat mengatasi kemarahan kita. Oleh yang demikian, selalu ingatkan diri kita sendiri 3 perkara yang Yakobus nasihatkan kita, iaitu dengar lebih, lambat bercakap dan bertenang. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Kaulah Tuhan yang maha berkuasa dan adil. Kaulah Tuhan yang maha kasih dan selalu inginkan kita hidup bahagia. Tuhan, terima kasih ke atas segala pemberian Kau kepada kita. Kita bersyukur kerana Kau dalam hidup kita. Kita inginkan Kau dalam hidup kita supaya kita dapat bertumbuh dan menjadi matang. Ajarilah kita menjadi orang yang tenang, bertimbang rasa dan selalu membuka telinga kita mendengar daripada bercakap yang bukan-bukan dan juga kita tidak terburu-buru melakukan sesuatu. Bimbinglah kita dan kuatkan keimanan kita. Kita juga ingin serahkan segala kemarahan, kepahitan hidup kita dan kekecewaan hidup kita kepada Kau. Kaulah Tuhan yang adil dan kami percaya Kau akan menghakiminya dengan adil. Kita ingin mencari kebahagiaan yang datang daripada Kau dan Kau yang memuaskan keinginan hati kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang Maha Esa kita berdoa. Amen. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.